Terusnya hari ini di siaran Selamat Pagi Malaysia, kami nak kongsikan juga kepada anda berkenaan satu program yang diusahakan oleh Bank Islam untuk memastikan agar usahawan PKS B40 kehidupan mereka terus terjamin selepas berakhirnya tempoh PKP ini. Dan program ini dinamakan sebagai iTekad dan juga dilancarkan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi kita nak kupas sedikit sebanyak berkenaan dengan program iTekad ini. Selamat datang diucapkan kepada Cik Muazzam Muhammad selaku Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Muazzam. Alhamdulillah. Baik, kita melihat kepada keprihatinan kerajaan dalam melancarkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang mana turut melibatkan penglibatan institusi keuangan ataupun perbankan, dan dalam hal ini penangguhan pembayaran pinjaman dalam moratorium dan juga beberapa insentif lain turut diumumkan bukan sahaja pada individu tapi juga pada PKS. Bagaimana kita melihat peranan Bank Islam dalam memberikan dokongan dan juga komitmen kepada apa yang dihasratkan oleh pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini, Cik Muazzam? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan kepada Ismail dengan Shu kerana menjemput saya untuk datang ke sini, dan saya juga ingin mengucapkan tahniah selamat menyambut ulang tahun ke-74 ya kepada RTM dan kepada seluruh warga RTM kerana terus memberi sumbangan kepada negara selama 74 tahun dah ya. Okey, dari segi pakej rangsangan ekonomi dan juga dari segi penglibatan Bank Islam, kami juga mendukung dan terlibat secara langsung sebenarnya dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin seperti yang diumumkan ya, yang terbaru pada hari Jumaat yang lepas ya. Jadi secara umumnya dalam pengumuman itu penglibatan daripada segi perbankan Islam dan segi perbankan secara umumnya, kita boleh nampak Perdana Menteri umumkan ada contribution sebanyak 100 bilion sebenarnya, contribution daripada banking industry as a whole ya. Sumber yang paling besar daripada contribution 100 bilion ini kepada pakej rangsangan ekonomi itu adalah dari langkah-langkah untuk penangguhan ataupun yang kita sebutkan sebagai moratorium. Kan saya rasa umumnya ramai yang dah tahu, yang di mana untuk individu dan untuk perusahaan PKS telah diberikan kemudahan moratorium secara automatik ya, tidak perlu memohon, boleh dapat secara automatik. Maksud moratorium di sini adalah penangguhan pembayaran balik selama 6 bulan. Jadi bermula daripada 1 April 2020 sehingga hujung September tidak perlu membayar balik pembiayaan, contohnya untuk pembiayaan rumah, pembiayaan kereta, pembiayaan pribadi ya, tidak perlu bayar balik. Jadi di situ sahaja contribution dia sebanyak 100 bilion. Dan juga perkara yang baru dalam pengumuman pakej rangsangan ekonomi prihatin seperti yang diumumkan pada hari Jumaat lepas itu, ada juga satu komponen yang mana penglibatan terus daripada sektor perbankan Islam ya, yang mana Perdana Menteri mengumumkan bahawa ada introduction of a new, kita panggil program keuangan sosial yang dipelopori oleh Islamic Banks, yang mana dia melibatkan komponen of menggunakan dana-dana daripada wakaf, zakat, sedekah, dan kita hybridkan, kita masukkan juga komponen daripada pembiayaan mikro. Jadi tujuan program keuangan sosial ini adalah agar kita menggunakan, kita kata, instrumen keuangan sosial Islam untuk kita menangani cabaran yang dibawa oleh COVID ini, terutama kepada golongan usahawan B40 dan juga mereka yang mungkin pendapatan terjejas ataupun hilang kerja dan ingin memulakan perniagaan sebagai seorang pengusaha perniagaan mikro entrepreneur. Jadi itu adalah penglibatan daripada, kita kata, Islamic banking industry lah ya. Dan susulan daripada pengumuman daripada Perdana Menteri itu, Bank Negara Malaysia juga kemudiannya telah membuat pengumuman ya, maknanya untuk program social finance ini, satu program yang dipanggil iTekad ya, iTekad, yang mana akan implemented by Islamic banks ya, kepada usahawan B40, dan ianya akan melibatkan penglibatan daripada beberapa pihak ya. Satu daripada Islamic Bank itu sendiri,
dan juga kolaborasi bersama dengan beberapa institusi, terutama sekali institusi kita panggil institusi agama di negeri-negeri, dan juga implementation agency, iaitu agensi pelaksana, supaya program ini akan dapat dilakukan secara efektif. Jadi secara umumnya program iTK ini akan dilaksanakan dengan pelbagai cara, seperti yang saya kata pertama sekali. Dana akan diberikan kepada pengusaha B40 ini. Yang kedua, dan dana itu sendiri menggunakan kombinasi pembiayaan mikro dan juga daripada sumber-sumber zakat, wakaf dan juga sedekah, ya. Itu satu. Yang kedua, yang membuatkan ianya unik adalah terdapat komponen yang kita panggil nurturing the entrepreneurs. Maknanya program untuk kita memberikan, kita kata, latihan, monitoring, development kepada these micro entrepreneurs yang mendapat bantuan ini. Itu pun satu komponen penting. Itu yang memerlukan juga penglibatan daripada agensi pelaksana. Okey, baik. Banyak sebenarnya manfaat yang akan diperoleh oleh PKS B40 terutamanya. Tapi ada yang tertanya bagaimana sebenarnya untuk mereka memohon dan juga menyemak kelayakan mereka untuk mendapat manfaat daripada IT Card ini sebenarnya. Okey. Jadi program IT Card ini seperti yang diumumkan oleh Bank Negara baru-baru ini, buat masa sekarang ini, the first bank yang implement IT Card ini adalah Bank Islam. Jadi sebab itu saya berada di sinilah hari ini. Jadi kami adalah bank pertama yang akan roll out IT Card ini, insya-Allah. Dan untuk Bank Islam, program IT Card ini adalah selari sebenarnya dengan inisiatif kami untuk to pursue kita punya social finance agenda, ya. Jadi untuk pengetahuan Chu dengan Ismail, Bank Islam telah pursue Islamic social finance agenda ni, yang mana daripada tahun 2018 kita telah mengeluarkan inisiatif Sedekah House kita contohnya, dan kita telah establish one dedicated division called Center for Social Finance, ya, untuk kita menggemblingkan lagi tenaga ke arah keuangan sosial ini. Jadi rentetan daripada inisiatif yang kami ada ini, dan sebagai menyokong inisiatif IT Card yang dianjurkan oleh Bank Negara itu, jadi kita telah roll out untuk fasa yang pertama ini yang kita buat melalui kolaborasi antara Bank Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga SME Corporation. Ya. Jadi kolaborasi tiga institusi yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, dana yang kita akan gunakan microfinancing itu akan datang daripada Bank Islam. Juga terdapat dana-dana daripada sedekah, zakat dan wakaf, itu kombinasi dananya daripada Bank Islam juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan juga in terms of the training, coaching, development itu akan datang daripada SME Corporation, insyaAllah. Ya. Jadi dari segi proses macam mana caranya itu, kita akan roll out program ini secara rasminya pada 1 Mei itu nanti. Jadi maklumat lanjut macam mana nak memohon itu kita akan beri dengan lebih lanjut. Kenapa 1 Mei? Sebab sekarang ni kita masih lagi dalam peringkat PKP. Ya. Jadi kalau kita roll out sekarang, nanti jadi situasi yang orang ramai kelam kabut pula nak keluar, nak buat permohonan, bila kita semua sebenarnya diminta supaya tinggal di rumah. Jadi ada masa lagi, cuma saya nak war-warkan dulu di sini pada 1 Mei nanti. Tetapi kalau nak dapat juga maklumat lanjut, boleh hantar melalui email kepada email kami sedekahhouse@bankislam.com.my, ya. Untuk pertanyaan lanjutlah. Tetapi dari segi permohonan itu sebenarnya kelayakan itu adalah kepada pengusaha mikro dan daripada golongan B40. Bila saya katakan mikro di sini, maknanya sesiapa yang membuat perniagaan sekarang ini secara kecil-kecilan, macam ada yang buat kuih, hantar ke rumah, hantar ke pejabat itu, ada yang menjual di pasar malam and all that, ya. Definisi perusahaan mikro ini adalah yang mana jualannya tidak melebihi 300,000 setahun. Ataupun dan sebulan tidak melebihi 25,000 lah kata, sehari tidak melebihi RM800. Jadi itulah lebih kurang kalau nak anggarkan, ya. Dan menggunakan
tidak lebih daripada 5 orang pekerja lah kita kata di perusahaan itu sendiri ya. Okey, dalam kita bercerita tentang bagaimana pembiayaan makro dan juga kita kata wakaf sedekah itu banyak digunakan untuk membantu khususnya golongan yang dikatakan sebagai terjejas akibat wabak COVID-19 ini, khususnya golongan usahawan mikro, mereka juga ingin mengetahui dari segi komitmen yang akan dimeterai nanti. Adakah pembiayaan itu perlu untuk dibayar balik semula? Bagaimana untuk pembayaran balik bagi komitmen yang telah pun diberikan itu, dan bagaimana perjanjian antara PKS dan juga pihak perbankan untuk memastikan agar ia menguntungkan kedua-dua pihak dalam situasi ini. Jadi sebab itu seperti yang saya terangkan tadi, kita ada 2 komponen dalam situ. Satu adalah komponen pembiayaan mikro dan lagi satu adalah komponen sedekah, zakat dan juga wakaf ya. Jadi matlamat kita adalah supaya kita boleh packagekan dua-duanya dalam satu offering kepada pelanggan kita. Komponen yang perlu bayaran balik itu adalah komponen microfinancing itu sendiri, tetapi kita akan offerkan package ini, pembiayaan mikro ini pada kadar yang rendah dan juga tidak perlukan cagaran dan sebagainya. Kita akan pakai government guarantee punya konsep sajalah, tidak ada aset yang perlu dijaga ya. Kita akan guna macam itu. Dan untuk komponen yang zakat dan wakaf itu adalah komponen yang kita berikan tanpa perlu bayaran balik. Jadi kalau saya boleh bagi contoh seperti inilah ya. Kalau kita ingin memberikan bantuan pembiayaan kepada seorang yang mempunyai bisnes menjahit ya. Untuk yang menjahit kita beri pembiayaan mikro mungkin sebanyak RM50,000 kepada dia, dan juga kita akan menggunakan wang zakat itu kepada yang juga daripada golongan asnaf lah terutamanya kalau boleh, untuk memberikan peralatan kepada dia ya. Jadi yang peralatan itu tidak perlu dibayar balik, yang pembiayaan itu saja yang perlu dibayar balik. Okey, baik. Mungkin juga sedikit pencerahan daripada Cik Muazzam sendiri. Perbezaan iTakeCard dengan pembiayaan untuk perniagaan mikro lain yang disediakan oleh bank-bank di seluruh Malaysia. Ya, okey. Itu yang saya katakan tadi, kerana iTakeCard ini juga adalah bersandarkan kepada program microfinancing daripada Bank Negara. Jadi tahap pembayaran kadar bayaran iaitu adalah lebih rendahlah berbanding dengan pembiayaan mikro yang sedia ada. Dan selain daripada itu, seperti yang saya katakan tadi, dia ada komponen sedekah dan wakaf dan juga. Baik, kita juga sebenarnya ingin menyaksikan kalau boleh kita lihat komitmen yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dalam memberikan beberapa perintah dan juga arahan berkenaan tentang moratorium ini, antara lain pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat ini banyak memberikan penumpuan ataupun lebih kita kata keseimbangan ya isu ya antara pihak PKS, peminjam ataupun individu dan juga pihak perbankan sendiri. Jadi banyak arahan-arahan ataupun informasi yang dikeluarkan di pihak Bank Negara Malaysia dan juga di laman sesawangnya. Kalau kita melihat dari segi institusi keuangan Islam ataupun perbankan Islam, seperti mana diceritakan tadi, iTakeCard itu adalah dimulakan dan juga diterajui oleh Bank Islam sendiri isu. Jadi mungkin bersama dengan Encik Muazzam sekali lagi untuk kita menilai bagaimana iTakeCard ini sebenarnya ia adalah diibaratkan sebagai dikatakan satu win-win situation, bukan saja untuk PKS, peminjam khususnya, tetapi juga untuk bank. Seperti mana diceritakan dalam kenyataan Bank Negara Malaysia, ada juga dikatakan dari segi percukaian kepada bank itu juga diberikan sedikit kita kata penangguhan ataupun diberikan kita kata sedikit kedegaan kepada bank itu sendiri. Jadi bagaimana situasi ini adalah situasi win-win situation untuk kedua-dua pihak? Okey, itu soalan yang baik ya. Jadi mungkin saya boleh jelaskan beginilah sebenarnya. Bank dalam melaksanakan inisiatif iTakeCard ini adalah salah satu daripada cara untuk bank untuk melengkapi inisiatif Islamic Social Finance. Sebelum ini Islamic Social Finance banyaknya dijalankan oleh institusi agama ataupun NGO sebenarnya. Dan di sinilah bank boleh memainkan peranan untuk melengkapi dengan cara bukan setakat pakai kita kata instrumen zakat, sedekah dan wakaf, kita juga boleh masukkan komponen microfinancing. Dan seperti yang saya sebutkan tadi juga, dalam kita memberikan solusi yang baru ini,
microfinancing komponen itu pun sendiri pun kita cuba lakukan supaya ianya tidak terlalu tinggi lah sebenarnya, affordable ya. Dan itu sebenarnya lebih kepada agenda kita untuk membantu golongan yang lebih rendah, maknanya golongan B40 lah, yang mungkin sebelum ini mereka mungkin tidak berkemampuan ataupun tidak layak untuk memohon pembiayaan mikro yang biasanya ditawarkan oleh perbankan sebelum ini ya. Jadi ini adalah satu cara untuk kita nurture mereka supaya mereka dapat mendapat kita kata seed capital ya, untuk memulakan perniagaan, mengembangkan perniagaan sampai satu tahap yang mereka dah dewasa dan boleh mendapatkan pembiayaan secara komersial secara biasa, jadi boleh graduate daripada program seperti ini. Sebab itulah komponen training itu diberikan juga ya, supaya mereka ialah sebab perniagaan ini memerlukan lebih daripada modal ya. It's not just financial capital, it's also about human capital dan sebagainya. Jadi itulah peranan institusi pelaksana di situ. Dan dari segi benefit kepada bank, tidaklah kata benefit tetapi maknanya kelonggaran juga, yang mana seperti yang disebut tadi itu dari segi cukai itu, kalau saya boleh terangkan sini apa yang kami difahamkan ya, maknanya dalam 6 bulan moratorium. So ini bukan berkaitan dengan iTakeCard saja ya. Ini untuk yang moratorium seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana untuk 6 bulan itu peminjam ataupun pelanggan-pelanggan tidak perlu membuat bayaran balik untuk pembiayaan itu. Jadi apa-apa juga pendapatan bank untuk tempoh 6 bulan itu, cukainya hanya perlu dibayar bila jumlahnya itu dibayar oleh pelanggan. Jadi maknanya bukan kata tidak ada cukai bagi bank, tapi cukai bagi bank untuk tempoh itu pun ditangguhkan jugalah for that component. Jadi itu adalah salah satu cara. Jadi perlu saya tekankan di sini, maknanya untuk yang program moratorium ini adalah satu instrumen yang penting lah untuk merangsangkan ekonomi dan juga untuk memberi kita kata relief kepada para pelanggan di luar sana, sebab kita pun faham ya, ramai yang terkesan daripada wabak COVID ini, maknanya pendapatan mereka terjejas dan sebagainya. Jadi apa-apa pun aliran wang tunai yang kita boleh savekan, maknanya yang tidak perlu bayar di dalam tempoh 6 bulan ini, saya rasa akan dapat memberi kesan yang besar kepada individu dan juga perusahaan PKS di luar sana. Jadi saya pun alu-alukanlah kepada para pelanggan semua, ambillah kesempatan daripada moratorium ini ya, supaya satu, bagi mereka yang pendapatan terjejas, apa-apa pun wang yang tidak perlu dibayar buat sementara waktu 6 bulan ini cukup untuk membayar perkara-perkara lain yang lebih asas mungkin ya. Ataupun bagi yang mungkin pendapatan tidak terjejas, gunakanlah wang yang kita dapat save dengan selama 6 bulan ini, tidak perlu bayar ni, untuk build up kita punya emergency reserve sebenarnya. Sebab kita pun tidak tahu ya, tempoh COVID ini, satu, tempoh untuk wabak itu sendiri menurun dan berhenti, itu satu. Tetapi tempoh pemulihan ekonomi selepas itu pun mungkin akan mengambil masa. Jadi ini adalah waktunya untuk kita build up kita punya emergency reserve lah. Dan kalau kita kembali ke iTakeCard semula, seperti apa yang dikongsikan sebentar tadi, ada kolaborasi dengan beberapa NGO syarikat yang terlibat dalam bidang kewangan ini. Juga Pusat Zakat juga turut terlibat. Jadi mungkin ada sedikit persoalan dan juga keraguan daripada PKS daripada golongan B40 yang bukan beragama Islam. Apabila program iTakeCard ini berkolaborasi dengan Pusat Zakat, adakah mereka turut layak untuk meminta dan juga mendapat manfaat daripada program tersebut? Ya, boleh. Jadi tujuan utama program iTakeCard ini bukanlah untuk memberikan perkhidmatan yang eksklusif kepada golongan Islam sahaja. Ini terbuka sebenarnya kepada Islam dan juga bukan Islam. Tetapi mungkin saya boleh tekankan di sini bahawa seperti yang saya katakan tadi, dia ada komponen Islamic Social Finance instrument, dia ada komponen microfinance. Jadi kita pun faham bila instrumen zakat itu dari segi pemberiannya perlu diberikan kepada golongan asnaf tertentu. Dia ada 8 kan, Muslim dan asnaf. Itu
tetap perlu disalurkan kepada golongan ini, golongan tertentu sahaja. Jadi secara umumnya bukan untuk non-Muslim. Tetapi di ada komponen which is the pembiayaan mikro. That part adalah terbuka kepada Muslim dan non-Muslim, ya. Okay. Jadi secara keseluruhannya program ini adalah terbuka. Cuma ada certain komponen dia sahaja yang memang khusus kepada golongan Muslim asnaf. Okey, untuk pembiayaan mikro di bawah iTekad itu, adakah tadi diceritakan tentang untuk mereka yang dikategorikan sebagai 300,000 pendapatannya. Jadi bagaimana pula kalau pembiayaan itu tadi disebutkan untuk financial capital dan juga human capital. Bagaimana pula pembiayaan itu digunakan untuk kita kata automation capital, untuk membeli kita kata barangan-barangan yang berteknologi tinggi dan sebagainya untuk memajukan perniagaan, mungkin untuk mengeluarkan mereka daripada kategori PKS, dan adakah itu dibenarkan di bawah skim iTekad ataupun pembiayaan makro yang ditawarkan? Okey. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, bila saya kata 300,000 itu bukannya maksudnya pendapatan pengusaha itu 300,000 itu biasanya jualan, belum ditolak lagi kos jualan dan sebagainya lah. Jadi kalau kata orang yang menjual di pasar malam, jumlah jualan dia tu 300,000, tapi selepas ditolak daripada kosnya tu, pendapatannya tu mungkin tak sebanyak itu. Okey, itu satu. Dan yang kedua adalah program iTekad ini adalah untuk pengusaha mikro. Definisi pengusaha mikro ini seperti yang saya kata tadi tu, dapat dijualannya tidak lebih 300,000 dan jumlah pekerjanya tidak lebih daripada 5 orang. Dan jumlah pembiayaan untuk program iTekad ini sendiri antara RM1,000 hingga RM50,000. Okey. Ya? Dan jumlah tempoh paling lama pun 5 tahun. Jadi berbalik kepada soalan maknanya untuk otomasi itu, sebenarnya di Malaysia kita ada program lain untuk automation sebenarnya, dan program ini adalah dikhususkan kepada segmen SME pula, PKS. Jadi PKS ini dia segmen di atas sedikit daripada yang mikro yang kita bercakap tadi. Jadi PKS ini dia kalau boleh imagine dia punya jualan dia tu melebihi 300,000, ya. Dan tidak lebih daripada 20 juta lah. Jadi dia punya range tu besar. Dan ada sebenarnya special relief scheme di bawah Bank Negara juga untuk automation pula. Jadi itu memang ada, tetapi ianya tidak ditawarkan melalui iTekad. Tetapi untuk program itu ada program yang lain. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Muazzam Mohamad selaku Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad untuk berkongsi berkenaan program iTekad. Kalau ada terlepas untuk mendapatkan maklumat, anda boleh ke YouTube sekali lagi Berita ITM untuk tonton slot kami hari ini untuk dapatkan sikit pencerahan berkenaan iTekad. Betul. Yang penting adalah pesanan daripada pihak Bank Islam sendiri untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih itu dengan menghubungi secara terus pihak Bank Islam, dan juga pastikan segala maklumat ataupun mesej-mesej yang anda dapat di telefon bimbit dan sebagainya, dapatkan pengesahan daripada pihak Bank Islam sendiri untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut dan juga untuk berurusan dengan pihak Bank Islam.